Saya salute anda, tahniah kerana anda telah mencapai status negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di Brunei Darussalam, sahabat-sahabat di Malaysia kerana sudi menonton sedikit review analisis saya yang tak seberapa ni, yang saya kongsikan pada video yang lepas, iaitu 5 faktor kenapa Brunei menjadi negara maju. Yang pertama, saya ulang balik kerana kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana mereka meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Yang ketiga, menggunakan undang-undang Islam sepenuhnya. Yang keempat, kerana sumber ekonomi mereka yang kuat terhadap minyak. Minyak merupakan nadi utama dalam membangunkan ekonomi negara Brunei Darussalam. Dan yang kelima adalah kerana mereka menolak politik. Politik bukan menolak politik, maksudnya politik tak menjadi satu polemik dan isu yang penting, kerana mereka tak berpolitik macam negara lain. Macam negara barat ada banyak parti. Kadang kita tengok di negara jiran mereka, ada contohnya di Malaysia dan Indonesia, bila banyak parti politik, maka ada berlaku perpecahan antara rakyat. Satu kaum tu ada 3 sampai 4 parti politik. Okey, untuk poin yang keenam adalah kerana apa lagi? Kerana di sana tak ada ahli politik. Tak ada ahli politik. Bila tak ada ahli politik ni, kuranglah orang yang berpolitik. Bila tak ada ahli politik, kita boleh tengoklah di Malaysia ni, bila ada ahli politik, ada ahli politik yang dapat memberikan idea yang bernas, usul yang baik. Ada ahli politik yang sekadar berpolitik. Ini jadi satu masalah. Di Brunei tak ada ahli politik yang keluarkan kenyataan seperti di Malaysia. Contoh di Malaysia ada beberapa kenyataan ahli politik yang kurang beretika, yang tak sesuai lah saya sebutkan di sini. Banyak kita boleh tengok kan, mungkin menyentuh isu perkauman, menyentuh isu agama dan sebagainya. Tapi di Brunei tak ada. Di Brunei tak ada ahli politik. So bila tak ada ahli politik, tak ada lah orang nak berpolitik. Maka rakyat nak hidup, buatlah kehidupan, tetapi bukan berusulkan politik semata-mata. Maka Brunei aman. Bila aman, tak ada gangguan, mereka dapatlah hidup dengan tenang dan boleh fokus untuk membangunkan Brunei Darussalam, lalu dapatlah status negara maju. Okey, itu faktor yang kena. Apa lagi faktor yang ketujuh? Faktor ketujuh adalah mereka tak ada pilihan raya. Rentetan daripada poin tadilah, tak ada ahli politik, maka tak ada pilihan raya. Bila tak ada pilihan raya, maka senanglah. Tak ada pilihan raya, jadi tak ada berlaku perpecahan kaum. Kan? Kita boleh tengok bila ada pilihan raya, tengok macam mana orang bergaduh, ceramah sana sini, bercakap keburukan parti lawan, bercakap mungkin ada isu-isu fitnah. Isu-isu fitnah kita boleh tengoklah keadaan di Malaysia dan di negara Indonesia. Contoh isu fitnah ni, fitnah kawan, fitnah balik. Jadi bila nak pilihan raya, kita boleh tengok keadaan ekonomi jadi huru-hara. Bila pilihan raya, tengok kita punya graf ekonomi kita naik nak turun. Ekonomi pun terjejas. Bursa saham Malaysia pun akan terjejas bila nak pilihan raya, untuk mewujudkan kerajaan yang stabil. Tapi compare to Brunei Darussalam, mereka negara yang stabil sebab tak ada pilihan raya. Okey, itu adalah poin yang ke-7. Tak ada pilihan raya. Apa poin yang ke-8? Poin yang ke-8 adalah faktor Brunei, mereka memakai faktor Melayu Islam Brunei, MIB, faktor Melayu Islam Brunei, negara Brunei, Melayu Islam Brunei. Ini adalah satu poin yang cukup hebat lah buat saya, kerana MIB, Melayu Islam Brunei ini menunjukkan bahawa jelas mereka meletakkan Melayu, kaum yang menguasai komposisi yang besar di negara Brunei sebagai satu yang tak dapat dinafikan. Faktor Melayu Islam Brunei. So Melayu Islam, waktu baru negara Brunei. Mereka pegang 3 tonggak ni dengan cantik dan dengan baik, dengan kukuh, maka mereka dapat fokus untuk membangunkan negara Brunei. Mula-mula jaga Melayu, jaga Islam, jaga Brunei. Bila jaga masyarakat, komposisi yang terbesar masyarakat Melayu, maka masyarakat Melayu yang besar dapat membangunkan masyarakat Melayu. Lepas tu fokus Islam. Bila fokus Islam, mereka fokus Islam. Islam ni dia secara dasarnya dia menjaga semua agama, bukan menjaga semua agama, dia menjaga semua orang, menjaga semua kaum, melalui dasar-dasar Islam yang adil. So masyarakat lain pun terjaga, terbela. Lepas tu negara Brunei. Okey, seterusnya apa lagi? Lagi faktor yang lain adalah yang ke-9, free education. Free education. Kalau kita pergi ke negara Brunei Darussalam,
di negara Brunei ni pendidikan mereka boleh dikatakan percuma lah. Dalam dunia ni ada 25 buah negara yang memberikan pendidikan secara percuma. Jadi Brunei Darussalam salah satu negara yang memberikan pendidikan secara percuma. Inilah yang perlu disyukuri oleh penduduk di negara Brunei Darussalam. Kalau kita nak compare dengan negara-negara lain, tak ada. Kamu bertuah sahabat-sahabat sekalian. Okey, faktor yang ke-10 apa lagi? Faktor ke-10 media. Faktor ke-10 adalah media. Di mana media-media dikawal dengan baik. Naratif-naratif ekonominya dengan isu-isu di Brunei, tak ada isu-isu politik, dan media dikawal dengan baik. Raja komposisi sultan diletakkan pada tahap yang betul. Pendidikan diangkat, pembangunan diwawarkan, program-program disampaikan kepada rakyat dengan jelas. Maka apabila rakyat menerima info, menerima maklumat hasil daripada media yang aktif, hasil daripada media yang efektif, maka Brunei ni dapat dianjak paradigma menjadi status negara maju. Kita tak boleh nak tolak, kita tak boleh nak menafikan bahawa media memainkan peranan yang penting. Media, tak kira lah media masa, media sosial dan saluran kerajaan, iaitu TV rasmi dan sebagainya. Jadi faktor ke-10 adalah media. Media main peranan yang penting. Kita tengok macam mana media menggembar-gemburkan, macam mana media di Sarawak nak lawan dengan isu undang-undang Islam dulu. Ketika mana negara barat menghentam, majoriti negara menghentam, tapi media di Brunei, mereka macam mana? Mereka memberikan respon, memberi reaksi macam mana. So jadi rakyat di negara mereka sendiri dapat menerima sebab info sampai. Melalui pendidikan bahawa undang-undang Islam dan sebagainya. Jadi media sangat-sangat cemerlang. Bila media memainkan peranan dengan efektif, maka rakyat dapat info. Bila rakyat dapat info, maka tak ada masalah kepada rakyat nak buat undang-undang apa. Dibantu pula dengan kuasa monarki daripada titah sultan, dan rakyat pula patuh. Jadi tak ada isu yang boleh menghalang mereka nak jadi negara maju. Kalau kita tengok di negara lain, banyaklah isu yang boleh menghalang. Isu pemerintahan, politik, isu ekonomi, isu sosial, agama dan sebagainya. Jadi tahniah saya ucapkan sekali lagi, tahniah kepada masyarakat di negara Brunei. Saya salute anda, tahniah kerana anda telah mencapai status negara maju, dan saya kongsikan 10 poin atau 10 faktor kenapa Brunei menjadi negara maju. Tahniah, anda layak untuk mendapatnya, dan saya doakan semoga anda terus maju dan Allah Ta'ala akan merahmati segenap usaha yang anda lakukan demi Islam. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat daripada Brunei yang menyokong, yang menonton video saya. Salam saudara, salam persaudaraan daripada saya, sahabat daripada Malaysia. Walaupun saya tak pernah lagi sampai ke Brunei, insya-Allah satu hari nanti saya akan sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.